Sasaki. Astaghfirullah. Allazina ilaha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini kita akan sambung berkenaan dengan tanda-tanda kecil hampir berlakunya kiamat yang ke-19, memperindahkan masjid dan bermegah-megah dengan masjid. Di antara tanda hampir berlakunya kiamat ialah orang Islam bermegah-megah membina masjid. Masjid bukan lagi menjadi tempat tumpuan beribadat ataupun aktiviti kemasyarakatan, tapi masjid dijadikan bahan pameran ataupun tempat bermegah-megah, berlawang pula mana masjid yang paling cantik, mana masjid yang paling comel. Di sana ada hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masjid. Tidak akan berlakunya kiamat sehingga manusia bermegah-megah dalam mendirikan masjid. Kita tengok hari ni kat tempat kita ni macam-macam jenis masjid ada. Kalau masjid tu dijadikan tempat ataupun masjid tu hidup dengan aktiviti ilmu, aktiviti kemasyarakatan, bukan tempat untuk bermegah, tempat ambil gambar saja masjid ni. Masjid tu biar hidup. Masjid banyak tapi awak mari berjemaah di masjid banyak tiang masjid, banyak tiang daripada orang. Masjid besar, banyak kipas daripada orang. Tak. Kalau malam minggu tak apa, ramailah orang dok sikit, orang dok kerja. Tapi kau tengok waktu subuh kipas banyak lagi buka daripada orang hak mari berjemaah di masjid. Itu antara tanda hampir berlakunya kiamat. Dalam riwayat yang lain, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis sama aja. Di antara tanda yang telah dekat hampir berlakunya kiamat, orang bermegah-megah dalam mendirikan masjid. Al-Bukhari berkata, orang yang bermegah-megah dalam membangunkan masjid, kemudian mereka tidak memakmurkan kecuali sedikit, maka yang dimaksudkan dengan at-tabahi, bermegah-megah, ialah bersungguh-sungguh dalam memperindahkan dan menghiasi masjid. Tak salah kita nak comel masjid, tak salah kita nak letak aircon, nak letak kipas, nak letak apa lagi di masjid. Hari ni kapet masjid itu, Allah, macam kita duduk rumah dengan duduk masjid lagi selesa tau. Dengan kapetnya, dengan airconnya, dengan kipasnya, selesa duduk masjid ni. Tapi orang tak mahu lagi juga. Zaman Nabi dulu kalau dibanding dengan zaman kita, memang jauh dah. Zaman Nabi dulu masjid ni, masjid
adalah pasir. Macam kita ni kapeknya, kapek tebal-tebal pula tu, macam-macam corok kapek ada masjid. Yang ke-20, tanda-tanda hampir berlakunya kiamat, berlumba-lumba dalam mendirikan bangunan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, wa antaral hufatal uratal alatal uru'a asya' yatatawwaluna fil bunyan. Rawahul Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan di antara tanda telah hampir berlakunya kiamat ialah akan engkau melihat orang yang dahulunya berkaki ayam, tidak berpakaian bercompang-camping miskin, mengembala kambing, lantas mereka berlumba-lumba membangunkan bangunan-bangunan yang indah. Berlaku dah lagi, berlaku dah hari ni, berlaku dah. Kalau kita tengok tempat sebelah negara-negara Arab, contohnya di Dubai. Di Dubai tu memang negara kaya lah. Baru lagi dia membangun sekitar lebih kurang 20 ke 30 tahun. Tapi sangat cepat pembangunan di Dubai. Dulu sebelah-sebelah situ dulu miskin. Kalau kita baca sejarah Dubai, Dubai ni tempat kampung nelayan, tempat tagak ikan, kampung nelayan. Tiba-tiba Allah Ta'ala menganugerahkan kepada dia minyak, dapat hasil bumi. Jadi negara dia cepat membangun. Itu contoh negara yang ada bangunan-bangunan yang kita dapat tengok dengan mata kepala kita sendiri pada hari ini. Nabi buat contoh kawasan tu dulu mengembala kambing, mengembala kambing dan berkaki ayam, tak pakai lipas, susahnya, miskinnya, pakai baju capang-caping. Tapi maka tengok pada akhir zaman nanti orang ni akan membina bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan-bangunan, rumah-rumah, istana-istana yang sangat indah. Tanda-tanda kecil yang hampir berlakunya kiamat yang ke-21. Hamba wanita melahirkan tuannya. Selalu kita dengar dah. Ibu melahirkan tuannya. Selalu kita dengar. Tapi di sana ulama menghuraikan beberapa tafsiran daripada hadis Jibril yang panjang. Itu disebut pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ukhbiruka an asratiha iza walatil amanatu rabbataha. Dan akan aku beritahu kepadamu tanda-tanda hari kiamat itu ialah apabila hamba wanita melahirkan tuannya, ibu melahirkan tuannya. Macam mana ibu melahirkan tuannya? Di sana ulama telah menggariskan beberapa persoalan berkenaan dengan ibu melahirkan tuannya. Al-Khatabi, maknanya ialah Islam ni katanya Islam menawan negara-negara masa pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi bila dia menawan negara-negara Parsi dan Rom, dia jajah negara-negara tu dan dia dapat tawanan perang. Dan dalam hukum Islam, tawanan perang kita boleh ambil perempuan jadikan hamba dan jadikan milik kita, dan kita boleh berjimak, bersetubuh dengan hamba milik kita tu, dan hamba kita melahirkan anak tu pangkat anak, dan ada ibunya adalah hamba kepada tuannya.
Faham tak? Contohnya gini lah. Saya dah payah sangat contoh diri saya sendirilah. Tak? Pergi menawan negara. Contoh saya ni tentera. Pergi menawan negara Israel atau. Lepas tu bertawan negara tu dapat hamba, dapat orang perempuan. Jadi orang perempuan tu jadikan hamba kita. Kalau bahasa Cina, belah Cina panggil gundik lah. Bahasa dulu hamba. Jadi saya pun berjimat dengan hamba tu dan ada anak. Anak tu dipanggil anak saya, anak kepada tuang. Dan mak dia tu hamba. Mak dia tu pangkat hamba. Sebab tu dipanggil hamba melahirkan tuannya. Anak saya tu pangkat tuang dan ibunya masih lagi hamba. Itu pendapat Al-Khattabi. Pendapat yang seterusnya yang kita selalu memahami ialah berkenaan dengan ramainya anak dahaka yang memperlakukan ibunya seperti sikap tuang terhadap hambanya. Kakang suruh mak buat gini, kang suruh mak buat ni, kang suruh mak buat gini. Tak? Mak kita jadi hamba kita. Anak dahaka suruh mak buat tu, suruh mak buat ni, jadi anak dahaka. Wa na'udzubillahi min zalik. Itu adalah penafsiran tanda-tanda kecil hampir berlakunya kiamat. Ada orang pucat lah, apa khabar? Tanda-tanda hampir berlakunya kiamat yang ke-22. Banyaknya berlaku pembunuhan. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yakthura al-hajar haraja." Qalu, "Wa mal haraju ya Rasulullah?" Al-qatlu al-qatlu. Tidak akan berlaku kiamat sehingga banyak berlaku huru-hara. Para sahabat bertanya, apakah huru-hara itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, banyaknya berlaku pembunuhan. Pada zaman kita ni banyak berlaku pembunuhan. Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis ini sebahagiannya telah terjadi. Maka telah terjadi peperangan di antara kaum muslimin sejak zaman para sahabat radhiyallahu anhum sehingga terbunuhnya Sayyidina Uthman yang kita telah baca pada siri yang sebelumnya. Kita baca dah pada siri sebelum ni pada zaman Sayyidina Uthman. Banyak berlaku pembunuhan. Dan orang mati secara mendadak. Contoh Perang Dunia yang kedua pada tahun 1945, Ogos 1945, Amerika Syarikat melepaskan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki di Jepun pada ketika itu. Masa tu tentera Jepun masuk menyerang tanah Melayu masa tu 1941 hingga 1945. Bila Amerika serang Hiroshima dan Nagasaki, tentera Jepun di tanah Melayu pun keluar daripada tanah Melayu sebab negara dia lumpuh. Hampir 129,000 orang terbunuh pada masa itu. Dan bila berlaku gempa bumi, ramai yang mati. Dan pembunuhan, peperangan di Iraq, di Afghanistan, di Syria, di Palestin hari ini, ramai yang meninggal dunia, dibunuh. Berlakunya banyak pembunuhan secara zalim, berlaku pembunuhan. Tanda kiamat yang ke-23. Semua sekali ada 55 tanda kiamat. Kita baru masuk yang ke-23. Masa ataupun waktu semakin singkat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya baca cepat-cepat sikit lah. Baru ni kita panjang dah hurai berkenaan dengan fitnah tu.
kita hurai panjang baru ni. Jadi ni terima kasih banyaklah atau bunga banyaknya bunga Masa ataupun waktu semakin singkat. Nabi SAW bersabda, La taqumu as-sa'ah hatta yataqarraba az-zaman fatakunu as-sananatul kasyahr wa yakunu ash-shahru kal-jum'ah wa takunu al-jum'at kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'atu kahtiratis sa'fah. Tidak akan berlaku kiamat, katanya Nabi SAW, sehingga waktu semakin berdekatan, semakin singkat. Setahun seperti satu bulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti satu jam, sejam terasa seperti sekejap. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kita rasa tak hari ni? Memang kita akan rasa lah. Kita rasa tak? Sekejapnya sebulan, sekejapnya seminggu. Tak? Baru ni kata baru hari Ahad. Hari ni hari Khamis dah hari ni. Sari-sari, pagi sampai petang. Oh, sekejap. Tak? Kalau kita tak sibuk ke apa ke, sekejap. Pagi sampai petang tu sekejap je. Ni buku apa ni? Pukul 7.45. Tak? Lagi lah cerah esok pagi lah. Sekejap aja rasa. Hari ke hari rasa sekejap. Sehingga Dajjal turun pada akhir zaman nanti. Dajjal turun 40 hari. Nanti kita akan baca lah dalam tanda-tanda besar kiamat. Dajjal akan muncul selama 40 hari. Pada hari yang pertama tu, satu hari macam sebulan. Hari yang kedua macam seminggu. Seminggu, lepas tu hari yang ketiga macam hari-hari yang sebelumnya. Rasa macam lama balik pula. Hari ni keberkatan pada waktu tu tak ada dah. Tak ada keberkatan pada waktu. Sebab tu kita rasa sekejap je. Sebab tu lah kita isilah masa kita ni dengan benda-benda yang boleh memberi manfaat kepada diri kita, pada keluarga, pada orang lain pun. Nabi SAW sebut, balighu anni walau ayah. Berilah peringatan walaupun sepotong ayat. Kita ajak orang buat baik. Tak? Walaupun kita tahu je. Kita tahu tu je. Cukup dah. Kita ajak orang buat baik. Ya, orang kata kita guna-guna pun. Tak apalah. Tapi asalkan kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Suruh je. Biar hidup kita ni ada keberkatan. Tanda hampir berlakunya kiamat yang kecil, yang ke-24, pasar-pasar berdekatan. Pasar raya lah. Pasar. Pasar memang dekat kat rumah kita lah ni. Kedai-kedai pun dekat kat rumah kita juga. Dalam kampung kita ni macam-macam kedai ada. Kedai rucik ada. Macam-macam kedai ada. Pasar kalau Terengganu ni kat rumah kita ni, pasar Manis ada, pasar Cabang 3 ada, pasar Payang ada. Macam-macam pasar dekatnya. Dekat pasar. Nabi SAW bersabda, La taqumu as-sa'atu hatta tazharal fitanu wa yaksural kazibu wa taqarraba aswaq. Tidak akan berlakunya kiamat sehingga munculnya pelbagai fitnah, banyaknya berlaku pembohongan dan pasar-pasar berdekatan. Syekh Hamud At-Tuwaijiri, ni kata ulama, ada pun masalah berdekatannya pasar, maka terdapat penafsiran dalam hadis ni. Sebab tu kita kena belajar. Bila kita belajar, kita akan tahu huraian yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita nak baca sendiri, ada kita tak faham. Tak? Sebab tu kita kena belajar. Bahawa yang dimaksudkan
pasar berdekatan ini ialah lesunya pasaran dan sedikitnya keuntungan yang diperolehi. Itu penjelasan dari segi huraian hadis ni. Kalau kita ikut zahir hadis ialah pasar dekat rumah kita. Macam-macam pasar ada dekat rumah kita. Macam-macam supermarket ada. Banyaknya orang jual. Orang jual ramai pada orang beli lagi ni. Kalau Terengganu ni kedai makan, ya Allah, banyaknya kedai makan. Jalan Sejeka kedai makan. Jalan Sejeka kedai makan. Banyak kedai makan. Katanya Atu Waijiri, kata Syekh ni, kata maksud pasar ialah lesunya pasaran dan sedikitnya keuntungan. Maknanya kurang sambutan, orang beli kurang sambutan dan sedikitnya keuntungan. Maknanya barang 10 bawa modal 10 ya, untung sia je. Boleh nak jual mahal-mahal, tak ada orang nak beli. Misalnya melalui radio, televisyen, telefon dan sebagainya, sehingga pasar-pasar di dunia ini seakan-akan begitu dekat dengannya. Dia buat contoh. Macam kita kau, kenapa paling dekat dengan hidup kita hari ni? Shopee lah. Shopee, Lazada, benda lagi. Dalam TV. Jual dalam TV tu. S2 apa benda nama? Pasar lah tu. Tak. Pasar ni istilahnya Nabi kata pasar ni pak orang jual beli. Jadi Shopee pak orang jual beli, Lazada tu pak orang jual beli, duduk tangan kau dekat kita, depan muka kita je pasar duduk. Yang ke-25, banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam. Musyrik ni syirik lah, orang yang menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud menyengutukan Allah? Ini menduakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kiamat yang kecil ialah banyaknya berlaku kemusyrikan. Di kalangan umat Islam ini telah terjadi kemusyrikan dan beberapa kelompok daripada mereka menjalinkan hubungan akrab dengan orang-orang musyrik. Ini pun contoh huraian yang berlaku pada hari ini. Mereka menyembah berhala, patung-patung, arca-arca dan sebagainya. Mereka juga mendirikan bangunan-bangunan di atas kubur dan mereka sembah di samping menyembah Allah dengan tujuan agar mendapat keberkatan. Banyak berlaku musyrik. Contohnya dia buat contoh sini. Yang pertama huraiannya kata Syekh Yusuf Wabi ni, yang pertama berkawan dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyengutukan Allah. Berkawan tak ada masalah, bersahabat tak boleh, ataupun memberi kepercayaan penuh kepada dia tak boleh. Mereka menyembah berhala, patung-patung, arca-arca dan sebagainya. Itu kita nampaklah ada syirik yang jali. Syirik jali ni syirik yang kita nampak, pergi sembah patung, pergi minta, pergi puja, pergi sembah. Kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman tok nenek kita dulu, kalau nak masuk musim nak pergi tagak ikan selepas pada musim banjir, musim monsun ni, dia buat puja pantai. Pernah dengar tak puja pantai? Pergi sembelih ayam, di pantai, sembelih kambing hitam di pantai, nak beri kepada dewa ataupun penjaga-penjaga pantai supaya beri banyak hasil, beri ikan banyak pada tahun tu. Macam-macam perangai lah zaman dulu. Tapi alhamdulillah lah, benda-benda yang rosak akidah ni telah hilang dah, semakin hilang. Mandi safar, mandi tolak bala lah, mandi safar yang telah difatwakan oleh majlis fatwa kebangsaan adalah hukumnya adalah haram dan syirik. Minta pertolongan dengan benda-benda yang bukan-bukan, minta pertolongan dengan jin, dengan syaitan, tak. Jin ni kita tak boleh minta tolong, kita boleh suruh boleh, tapi kita kena ada ilmu lah nak suruh jin ni.
Mungkin sini. Macam Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salam ni, dia mau merintah kerajaan jin. Dia suruh, dia nak minta tolong jin. Macam kita nak pergi masuk hutang, minta tolong jin. Minta tolong datuk, nenek, cucu nak lalu ni. Minta tolong. Kenapa dengan dia? Kita boleh suruh. Semua ke tepi, aku nak lalu ni. Tu baru je. Oh, something. Tak, tolong ke tepi ya. Aku nak lalu ni. Ni nak masuk hutang. Datuk, nenek, cucu tupan lalu. Tak payah itu. Kita kena suruh dia. Jangan kita minta tolong dia. Suruh dia. Lagi, ramai di antara mereka yang memperlakukan bangunan-bangunan patung-patung berhala seperti Al-Lata, Al-Uzza. Ini masa zaman-zaman jahiliah, masa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam gitulah. Zaman kita ada patung-patung Buddha lah, patung apalah. Macam-macam patung ada. Itu tanda-tanda kecil hampir berlakunya kiamat. Yang ke-26, bermaharaja lelanya perbuatan keji, permutusan silaturrahim, dan buruknya hubungan dengan jiran tetangga. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yazhara al-fuhsh wat-tafashush wa qati'atul rahimi wa su'ul mujawarah jiran." Tidak akan berlakunya kiamat sehingga banyaknya perbuatan dan perkataan yang keji, pemutusan hubungan silaturrahim, sikap yang buruk dalam berjiran tetangga. Berlaku tak benda tu hari ni? Ya, berlaku. Hari ni orang tak supah seranah dengan mulut. Hari ni orang supah seranah dengan tangan. Tak tulis di Facebook. Semua tu Allah Ta'ala catat belaka. Allah Ta'ala akan hisap belaka dia akhirat. Tak kata korang di Facebook. Mudah hari ni. Kita tengok Allah, ya Allah, mulut seorang-seorang. Walaupun dia tulis dengan tangan, tapi benda tu dikira dilafaz dengan mulut dia. Moden ini kan. Belum moden, tapi moden sehingga fakir agama. Memutuskan hubungan silaturrahim. Zaman makin canggih, tapi perhubungan makin jarak, makin jauh. Pak saudara tak kenal, anak saudara tak kenal, pak saudara, sepupu tak. Hari ni pak saudara kita kenal lah. Ada adik mak kita, ada adik ayah kita kenal. Adik-adik tok kita kenal tak? Tok saudara kita, tok kis saudara kita, sepupu kita, sepupu kenal lagi. Bak mak dia ataupun ayah kita, adik-adik dengan mak dia, adik-adik ayah dia. 2 pupu tak kenal dah. 3 pupu tak kenal dah. 4 pupu, 5 pupu, tok nyuk, tok nyik tak kenal dah tu. Tak. Zaman makin moden, kita ambil inisiatif. Contohnya zaman sekarang ni kan ada WhatsApp group. Jadi grup Haji Ali, keluarga Haji Ali, ada belaka nombor telefon dalam tu. Itu cara untuk menjaga silaturahim. Tak puas hati sikit, leh grup. Aduh lah. Sikap yang buruk dalam berjiran tetangga. Jiran ni fal yukrim jar. Nabi kata, barang siapa yang beriman kepada Allah, man tu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim jar, dia memuliakan jiran tetangga dia.
Jangan menyakiti hati jiran tetangga dia. Jiran ni paling rapat sekali, lebih daripada adik-beradik kita. Kalau ada susah senang tu, jiran kita lah awak tahunya. Kalau kita nak pergi outstation, nak pergi mana, nak pergi keluar, jiran kita lah awak jaga rumahnya. Ada duduk sebelah rumah, tapi dengan jiran kita pun kita tak jaga, kita balah dengan jiran. Jadi tahulah. Macam ni ganggu jiran, tak mesti bangun malam-malam, buat macam-macam, buang sampah depan rumah jiran, benda-benda yang menyakiti hati jiran. Nabi SAW sangat benci. Itu antara tanda-tanda kiamat. Yang ke-27, orang-orang tua berlagak seperti anak muda. Orang tua macam anak muda, mana pula ni? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang tua yang sudah berubang, mewarnakan rambutnya dengan warna hitam. Mereka tidak akan mencium bau syurga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Huraian hadis. Apa yang tersebut dalam hadis telah menjadi kenyataan pada masa sekarang ni. Kerana telah ramai orang yang mewarnakan rambut dan janggut. Kaum muslimin sekarang ini mengubah suai janggut dengan mencukur jambang dan janggut membiarkan rambut yang di atas dagu mereka. Huraian hadis. Orang rambut ubang putih lepuk dah, pergi warna rambut ni supaya nampak muda. Dan orang sipang misal sipang, janggut buang. Kemudian mencelup rambut dengan warna hitam supaya kelihatan lebih muda lagi. Saya katakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang mewarnakan rambut dan janggut. Diriwayatkan dalam kitab sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari Fathul Makkah, Abu Qahafah, maknanya Abu Qahafah ni siapa? Abu Qahafah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang rambut dan janggutnya sudah putih seperti pohon sakhamah. Sakhamah ni pokok serba putih. Nabi SAW bersabda, ubahlah, caklah rambutmu ni supaya kelihatan muda sikit. Mana rambutmu ubang dah, giah warna rambut, tapi kecuali dengan warna hitam. Warna hitam hukumnya adalah haram. Warna selain warna hitam, warna brown ke, tu tak ada masalah. Tapi dengan syarat rambut kita tu ubang. Tapi hari ni rambut dah ubang, rambut hitam molek. Tak. Gi warna macam ekor kuda, macam bulu apa, kulit lembu. Warna kuning lah, warna apa, huduh jenis nak tengok. Warna karat rambut, warnanya ke rambut. Tanda hampir berlakunya kiamat yang ke-28. Penyakit bakhil dan kedekut bermaharaja lela. Kita berhenti setakat dululah sebab telah masuk waktu isyak. Kita akan sambung balik pada hari Ahad malam Isnin ni. Penyakit bakhil dan kedekut. Wallahu ta'ala a'lam. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang buruk ataupun kelemahan itu adalah datang daripada diri saya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.